Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ainul Irfan bin Osman, nombor metrik 059662. Okey, baik. Pengenalan kepada kitab Jawharah At-Tauhid. Kitab transformasi syair Jawharah At-Tauhid di Nusantara ini ditulis setelah melalui 1001 ujian dan pelbagai ujian dan rintangan dari segi inventarisasi naskah, bandingan, suntingan teks hingga analisis isi. Sejak awal penelitian lagi hingga selesai telah melalui pelbagai tahap yang telah melibatkan banyak pihak. Sebagai contoh, para pencipta kitab lama, para pencipta kitab-kitab turas, para intelektual dan pihak-pihak yang mempunyai pelbagai kontribusi. Kitab ini ditulis untuk mengisi ruang yang kurang terhadap kewujudan bahasa Arab di Nusantara. Aceh salah satu merupakan wilayah yang pertama penyebaran Islam dari Jazirah Arab. Jadi, banyak menterjemah kitab-kitab Arab ke bahasa tempatan. Kitab ini ditulis oleh dua orang sahabat, iaitu yang pertama Herman Shah dan yang kedua Zulkhairi. Herman Shah yang berkelapasan Universiti Islam Negeri Ar-Raniri, ya ini di Bandar Aceh, kini telah menjadi seorang ahli psikologi dan penulis kitab. Dia telah menulis lebih kurang 28 kitab sejak tahun 2011 lagi. Manakala Zulkhairi pula telah bekerja sebagai pengurus pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Lok Sumaweh. Beliau juga telah mengarang sebanyak 11 kitab untuk memudahkan lagi pemahaman bahasa untuk orang tempatan. Penulisan kitab ini diperincikan kepada 4 bab berdasarkan tema utama pengaruh kitab Jawharah At-Tauhid ini, iaitu pada bab 2 dan bab 3. Bab 2 ialah mengenai pengenalan kitab Jawharah At-Tauhid dan bab 3 pula mengenai pengaruh kitab Jawharah At-Tauhid. Di dalam bab 2 ada diberitahu bahawa kitab Jawharah At-Tauhid ini salah satu rujukan yang paling penting dalam bidang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di dalam bab 3 pula ada diceritakan tentang pengaruh kitab Jawharah At-Tauhid ini yang dibahagikan kepada 4 lagi tajuk kecil, iaitu pada bab yang pertama, pada bab kecil yang pertama ialah sumber dan referensi ke Jawharah At-Tauhid. Dan yang kedua, konsep Ahli Sunnah wal Jamaah versi Al-Laqani dalam Jawharah At-Tauhid. Yang ketiga, ulama penyebar Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan yang terakhir ialah yang keempat, aplikasi Jawharah At-Tauhid dalam melaksanakannya. Filologi dan tahqiq an-nasah. Filologi berasal daripada perkataan bahasa Yunani. Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada kepakaran yang diperlukan bagi penulis-penulis untuk mempelajari peninggalan bertulis sejak beratus-ratus tahun dahulu. Linguistik memfokuskan kajian ini pada perbezaan pelbagai teks dan menganggapnya sebagai pilihan aktif. Objektif kajian linguistik adalah teks dan bertujuan karya adalah manuskrip. Dan manuskrip adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peninggalan penulisan pada zaman lalu, dan teks adalah kandungan yang tersimpan dalam manuskrip. Tahqiq pula adalah kajian mendalam mengenai manuskrip atau maksurat sebelum mencetak dan menerbitkannya. Ianya biasa muncul dalam manuskrip kuno yang masih ditulis melalui tangan. Dari pengertian ini dapat difahami bahawa tahqiq bertujuan untuk menyampaikan teks tanpa ralat yang memenuhi harapan seseorang penulis. Dan kebiasaannya tempoh teks atau nas adalah untuk melihat seberapa banyak
kebenaran yang sebenarnya terdapat dalam teks. Dan karya yang paling terkenal adalah mu'allaqat, iaitu membawa maksud bawahan yang muncul dalam bentuk qasidah panjang. Seterusnya, kesusastraan nahsah Arab. Dan bahasa dan sastra merupakan sistem ataupun sebuah sistem yang kemampuannya menjadi syarat mutlak untuk memahami mengarang karya sastra. Setiap jenis karya dan sastra ada pelopornya, ada teladannya, seringkali dalam sastra asing yang kemudian diambil alih dan ditransformasikan dengan tututan bahasa dan budaya penulis itu sendiri. Dan antara contoh yang kita boleh ambil dalam tulisan Syamsuddin As-Sumatrani, iaitu model puisi Hamzah Fansuri disebut sebagai rubai, dan sebuah nama yang termasyhur di seluruh dunia sebab mempunyai sejenis puisi Parsi yang terhitung sebagai puncak karya sastra dunia, khususnya rubaiyat Umar Khayyam. Dan sedangkan ada setengah perkataan ini dipakai juga untuk ungkapan bahasa atau perumpamaan atau peribahasa yang belum bersifat pantun seperti yang difahami sekarang. Kerana di awal perkembangan bahasa Arab sastra di Nusantara patut dikembangkan beberapa asumsi. Dan perkembangan syair Arab di Nusantara. Dari namanya syair, tampak jelas bahawa orang Nusantara mengenalinya seiring dengan penetrasi dan perkembangan ajaran Islam, terutamanya tasawuf di Nusantara. Perkembangan syair Arab menjadi lebih dominan seiring dengan proses Islamisasi di Aceh dan Nusantara dari bahasa lokal itu sendiri. Dan hal tersebut berbalik dengan perkembangan bahasa Arab dengan perkembangan bahasa Arab dalam tempoh Kesultanan Aceh Darussalam. Dan pada tempoh kemuncaknya, syair-syair yang berkembang di alam ini bertema tasawuf dalam bahasa Melayu melalui tulisan Jawi. Dan perkembangan puisi pada masa ini di Nusantara secara bertahap, dan ia mendapat pengaruh daripada Eropah baru, meskipun perubahannya mendapat tantangan dari para tradisionalis yang ingin tetap menjaga tradisi klasik, iaitu adanya minoriti dalam puisi Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qaid Azhar bin Fazul Halil, nombor matris 059948. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan bab 2 dalam naskah Jawrah At-Tauhid. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Naskah Jawrah At-Tauhid dalam bentuk nazam arjuzat. Naskah Jawrahat At-Tauhid ini didatangkan dalam bentuk nazam arjuzat, yang mana yang dianggap bentuk yang sangat popular pada zamannya dan berlanjutan setelahnya. Kitab ini memuatkan sebanyak 114 bait syair, yang mana penelusuran fizik naskah ini merupakan bahagian yang membantu untuk mengetahui informasi naskah secara detail, misalnya tentang alas naskah, kodiologi, paleografi dan tipografi. Di sisi lain, ilmu-ilmu bantu sosial dan humaniora dapat mendukung dalam penelitian naskah dan bahasa. Contoh seperti yang pertama iaitu ilmu bantu linguistik, yang kedua ialah ilmu sastra, yang ketiga ialah sejarah kebudayaan, yang seterusnya ialah hukum adat, yang seterusnya pula sejarah perkembangan agama, dan yang terakhir filsafat. Terusnya kita akan beralih pula kepada biodata penulis untuk lebih kita mengenali tentang penulis, iaitu penulis kitab Jawrahat At-Tauhid. Jawrahat At-Tauhid ini adalah karya Imam Ibrahim Al-Laqani, yang merupakan satu rujukan yang sangat penting dalam bidang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
Asy'ariyah, yang mana karyanya didatangkan dalam bentuk nawam arjuzah yang terdiri daripada 144 bait syair yang berkaitan dengan hal yang diyakini oleh i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Seterusnya, setelah ini menerangkan tentang bagaimana dia menuntut ilmu. Setelah mencapai umur baligh, beliau menuntut ilmu kepada beberapa orang guru yang masyhur dan terkenal, antaranya Syadruddin Al-Manawi dan Abu Abbas Asy-Syarbuni, dua tokoh yang sangat berpengaruh dalam bidang syariah, akhlak dan tarikat tasawuf. Dan sudah pasti dia mempunyai beberapa orang anak murid, iaitu beliau ialah Abu Muhammad Abdul Salam Al-Laqani, yang tak lainnya adalah anak kandungnya sendiri, yang merupakan seorang al-muhaqqiq, al-muhaddis, usuli wal mutakallim, tokoh mazhab Maliki pada masanya. Seterusnya pula kita beralih kepada slide yang ketiga, iaitu intisari kitab. Inti perbahasan dalam kitab ini dibahagikan kepada 3 topik utama yang untuk kita mudah lagi faham, untuk kita tahu pecahan-pecahan utama dalam kitab ini, iaitu yang pertamanya ialah dalam perbahasan ilahiyat, yang kedua perbahasan nubuwat, dan yang terakhir ialah sam'iyat. Bahagian ilahiyat membahaskan tentang Tuhan dan sifatnya. Itu tentang ilahiyat, iaitu membahaskan tentang Tuhan dan sifatnya. Nubuwat pula membahaskan tentang Nabi dan sifat-sifatnya, itu Nabi. Yang seterusnya sam'iyat, yang berupa perkara-perkara yang sumbernya berasal dari dalil naqli, seperti roh, tanda-tanda kiamat, siksa kubur dan apa saja yang datang pada hari pembalasan. Di samping itu, ada pembahasan mengenai berbagai perkara yang diperselisihkan oleh para ulama sejak zaman dahulu, seperti makna iman dan Islam, taklid dan kedudukan akal dalam Islam. Seterusnya kita beralih pula kepada slide yang terakhir, iaitu mengenai isi kandungan bab yang kedua. Kita ambil sikit je. Kita ambil sikit supaya tidak panjang perbahasan ini. Apa yang ini? Alam yarau ila mau atfal wa shabbabaha fahadar al-mahalan. Lafaz hamzah di atas bermakna taubih, iaitu celaan kepada orang yang tidak mampu menjaga dirinya dari perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan celaan bagi orang yang tidak sabar atas musibah yang menimpanya. Jadi lafaz hamzah di atas tidak bermakna tasyawur ataupun tasdiq, akan tetapi maknanya keluar dari makna dari aslinya dan dapat diketahui daripada syiaq kalam. Dari kajian di atas didapati bahawa kesimpulannya ialah bahawasanya penggunaan lafaz yang maknanya keluar dari aslinya dapat memberikan makna yang mendalam bagi sebuah karya sastra, lagi-lagi apabila membicarakan tentang ketauhidan. Biasanya begitu, dalam kitab-kitab tauhid banyak perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan makna aslinya, namun mendatangkan makna selain daripada itu untuk membahaskan lebih lagi tentang perkara-perkara tauhid. Kerana apabila kita belajar tentang perkara tauhid ini, sudah pasti perkataannya itu satu perkataan yang susah untuk difahami. Kerana apa? Kerana di situ ialah nikmat ataupun keindahan Islam. Kerana setiap perkara itu pasti perlu kita belajar supaya kita lebih hendak mendatangkan perasaan yang ingin tahu. Itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Daniel Haziq bin Ahmad Aiman, nombor metrik 061766. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan bab yang ketiga dalam kitab ini, iaitu pengaruh Jauharat At-Tauhid. Kitab ini menjadi rujukan untuk masyarakat di Aceh dan Nusantara, seperti ianya juga menjadi rujukan kepada seluruh Muslim di dunia. Majlis Ulama Indonesia telah mengeluarkan 10 kriteria ataupun ciri-ciri aliran sesat. Antaranya ialah yang pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Yang kedua, mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, iaitu Al-Quran dan Hadis.
Yang ketiga, percaya akan turunnya wahyu setelah Al-Quran. Dan yang keempat, melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaedah-kaedah tafsir dan sebagainya. Ahli sunnah wal jamaah juga menetapkan prinsip yang bijaksana dalam menghadapi penyimpangan dan perbezaan. Sejak abad yang ke-16 Masihi, kitab kuning iaitu kitab ini, kitab Jawharat at-Tauhid, telah menjadi sumber rujukan untuk masyarakat Islam. Corak keilmuan yang digambarkan dalam kitab Jawharat Tauhid ini sangat selari dengan tuntutan agama Islam dan juga etika masyarakat Aceh dan Nusantara. Kandungan kitab ini lebih banyak didominasikan ataupun dikuasai oleh bidang fiqh dan tauhid. Secara ringkasnya, terdapat dua disiplin ilmu yang kelihatan berkembang, iaitu fiqh dan tasawuf. Ditambah pula dengan disiplin ilmu bahasa Arab. Laporan Van den Berg melaporkan bahawa disiplin tafsir Al-Quran tidak mendapat tempat yang baik di sekolah-sekolah sekitarnya. Ia mengatakan bahawa hanya satu kitab tafsir yang digunakan dalam pendidikan di sekolah-sekolah, iaitu tafsir Al-Jalalain. Tambahan pula, subjek ilmu usul fiqh juga ditambah dalam silibus-silibus pendidikan. Hakikatnya, pembaharuan pemahaman fiqh dan tauhid di sekolah berasrama mula tertanam kerana dengan kitab ini, usul fiqh, akidah, ilmu tradisi sekolah berasrama Islam ini telah melengkapkan diri dengan alat epistemologi mereka, manhaj undang-undang Islam yang membolehkan para pelajar menyelaraskan peruntukan undang-undang Islam sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat. Naskah Jawharat ini lazimnya tidak hanya dipelajari di dunia moden, tapi ianya juga dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah awam supaya ia lebih berkesan dan memenuhi standard untuk pembentukan akidah, khususnya di Aceh dan Nusantara. Mata pelajaran tersebut dapat disesuaikan seperti yang berikut, iaitu nisbah melalui kitab Jawharat ini dan dikhabarkan dalam 7 mata pelajaran, iaitu akidah dengan menggunakan kitab Jawharat at-Tauhid, fiqh dengan menggunakan kitab Matan Taqrib, tajwid dengan menggunakan kitab Hidayat al-Mustasfi, akhlak dengan menggunakan kitab Ta'lim al-Muta'allim dan sebagainya. Seterusnya, kitab Jawharat at-Tauhid, terutamanya kitab Syarah Jawharat at-Tauhid al-Baijuri yang digunakan oleh sekolah atau pondok tradisional, bertujuan untuk memperkenalkan secara mendalam tentang ketauhidan dan juga ilmu-ilmu yang lain. Transformasi ilmu pengetahuan, khususnya syair-syair Jawharat at-Tauhid di Nusantara, semakin dipelbagaikan dan berkembang dengan adanya terjemahan berbaris syarah matan, hasyiah hingga penerjemahan dalam bahasa bukan Arab iaitu Jawi, telah memperkayakan khazanah keilmuan di Nusantara. Sekian, itu sahaja daripada saya yang dapat diringkaskan dalam bab yang ketiga dalam kitab Jawharat at-Tauhid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang teks kitab. Ilmu Tauhid adalah ilmu yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah dan sifat para utusannya yang terdiri daripada sifat yang wajib, sifat harus dan sifat mustahil. Selain dari itu juga ia menerangkan semua yang memungkinkan dan dapat diterima oleh akal untuk menjadikan bukti dan dalil dengan dibantu oleh masalah sam'iyat agar dapat mempercayai dalil itu dengan yakin tanpa keraguan di hati.
Maksudnya ilmu tauhid ini membincangkan tentang ilmu sifat-sifat Allah dan sifat para rasulnya. Kitab Jawharat karya Ibrahim Al-Laqani merupakan kitab paling mendasar dan sangat berpengaruh di Nusantara dan Aceh. Maksudnya kitab yang akan kita bincangkan ini adalah kitab yang paling berpengaruh di Nusantara, iaitu Malaysia dan Indonesia. Kandungan teks, contoh kandungan teks kitab tersebut adalah Alhamdulillah ala salatihi summa wassalamullah ma'as-salatih ala nabi ja'a bitauhid wa qad ara ad-din anit tauhid fa arsyada khalqa lidinil haq bisayfihi wa hadiyihi lil haq fa Muhammad al-aqib li rasul rabbih wa alihi wa sahbihi wa hizbih wa ba'du fal ilmu bi asli din muhattamun yahtaju litabayyin lakin minat tatwili kallatal himam fasara fi al-ikhtisar multazam wa hadhihi arjuzah laqabtuha jawhara at-tauhid qad hazzabtuha. Pedoman suntingan teks. Yang pertama, susunan teks diusahakan mendekati aslinya. Yang kedua, pembahagian perenggan bait yang dibuat berdasarkan kesatuan idea serta penggunaan punktuasi untuk memudahkan pemahaman isi teks. Yang ketiga, pemberian harakat pada teks sesuai kaedah tata bahasa Arab. Yang keempat, beberapa tanda yang digunakan dalam suntingan teks. Di sini kita dapat tengok kurungan yang berbeza-beza. Pertama, kurungan pertama menunjukkan untuk menandai ayat Al-Quran. Yang kedua, untuk menandai hadis Nabi. Yang ketiga, untuk menandai teks yang ditambah, diperbaiki dan diganti yang bersumber dari teks pendukung. Yang kelima, kata yang merupakan varian arkais atau bentuk lain dari kata yang umum digunakan akan ditranskripsi seperti pada teks asli, lalu diberi penjelasan pada catatan kaki pada pertama kalinya ditemukan kata tersebut. Yang keenam, tulisan cetak miring iaitu italik menandai rubrikasi ayat Al-Quran dan hadis Nabi dalam teks. Yang tujuh, tulisan tebal bold menandai tajuk bab baru, tokoh penting yang dibicarakan atau objek utama yang dimasukkan dalam naskah dan diberi penjelasan tentangnya pada catatan kaki. Dan di slide yang terakhir ialah kesimpulan. Kitab ini menunjukkan bahawa proses Islamisasi di Nusantara meliputi segala aspek, termasuk bahasa dan aksara. Yang kedua ialah syair-syair Islam Arab berperanan dalam mengembangkan keilmuan dengan menggunakan beragam strategi kehidupan dan pengetahuan sosial masyarakat. Dan juga salah satu kitab Jawhara at-Tauhid An-Nadham Al-Rujuzah dalam bahasa Arab yang dikarang oleh Ibrahim Al-Laqani menjadi kitab yang berpengaruh di Arab dan di Nusantara. Naskah itu menjadi bacaan di dunia pendidikan tradisional. Dan akhir sekali, tradisi keilmuan oleh Ibrahim Al-Laqani harus tetap dilestarikan dan dikembangkan meliputi pada organisasi formal di lembaga pendidikan keseluruhan yang disesuaikan dengan kaedah dan kurikulum sehingga mampu beradaptasi dan mudah dipelajari oleh pelajar. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.